Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tugasan kumpulan subjek BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, kumpulan kami yang terdiri daripada Farahano, Husna Sefia dan Bahjatul Salehah dari kelas BM2 akan menyampaikan sebuah forum yang berjudul Kritikan Sastera Cerpen Munshi. Jika orang Melayu hendak menjadi bangsa yang besar, orang Melayu mesti mempelajari dan memelihara secermat-cermatnya bahasa Melayu. Di samping menerima serta menambah pengetahuan baharu. Itulah bait-bait kata Abdullah Munshi yang digelar Munshi atas kebijaksanaannya sebagai pendidik. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap Ilahi kerana pada hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah, iaitu sebuah program pengisian ilmu, iaitu Forum Kritikan Sastera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera hadirin sekalian. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Di kiri saya ada sekuntum bunga yang kecantikannya menjadi rebutan jejaka. Nama diberi Nur Farahano sebagai panel pertama kita pada kali ini. Apa khabar saudari? Terima kasih kepada Encik Moderator. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Di kanan saya pula ada pula jelitawan yang senyumannya semanis gula. Perkenalkan Bahjatul Salehah nama diberi sebagai panel kedua. Bagaimana pula dengan keadaan saudari? Alhamdulillah saya sihat. Baik. Perabot jati dari Sulawesi, cantik buatan, rekaan terkini. Kritikan Sastera Cerpen Munshi, tajuk forum pada kali ini. Bercakap mengenai kritikan sastera, apakah sebenarnya tujuan kritikan sastera ini dan apakah jenis kritikan yang ada dalam kesusasteraan Melayu ini? Kritikan kesusasteraan bermakna suatu usaha untuk menilai hasil karya seorang sasterawan dengan alasan yang kukuh dan bersistematik dalam memperkembangkan sesuatu yang baik. Terdapat beberapa jenis kritikan dalam kesusasteraan Melayu, antaranya ialah kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan penganalisisan, kritikan penilaian, kritikan saranan dan kritikan pendekatan. Sebentar lagi, kita akan menyelusuri beberapa kritikan yang ada dalam cerpen Munshi ini yang akan dibincangkan oleh para panel kita. Beralih pula kepada pemilihan cerpen yang diangkat pada forum kali ini, iaitu cerpen Munshi. Sebarang kajian perlu dianalisis, maka izinkan saya bongkar sinopsis. Di dalam cerpen ini, ia mengisahkan hasrat seorang watak yang bernama Mel, iaitu seorang anak muda untuk berhijrah ke kota yang dihalang oleh bondanya. Hal ini kerana bondanya bimbang akan anaknya itu terpengaruh oleh budaya-budaya negatif di bandar sana untuk meneruskan kehidupannya. Namun begitu, bonda berpesan agar menjaga kedua perkara, iaitu yang pertama agama dan yang kedua bangsa. Kerana itu sahaja, bonda juga mengirimkan sejumlah buku untuk kawan lamanya, iaitu bernama Munshi melalui Mel. Apabila tiba di bandar, Mel menyerahkan buku-buku tersebut kepada kawannya itu. Yang pada pengamatan Mel, Munshi merupakan seorang yang sangat mencintai bangsa dan budayanya. Suatu hari, Mel mendapat kabar bahawa perkampungan Munshi akan dibangunkan dengan pelbagai bangunan mewah dan patah. Mel sedih melihat buku-buku lama yang telah Mel bawa musnah apabila rumah Munshi dirobohkan. Namun begitu, Munshi tidak kelihatan
di mana-mana. Jadi, sedar bahawa masa itu emas. Maka, bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai kritikan yang pertama, iaitu kritikan sanjungan, saya menjemput panel kita yang pertama, iaitu Farah Handum untuk membincangkannya. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator kerana memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk mengulaskan kritikan saya terhadap cerpen Munshi ini. Pertama dan selamanya, ingin saya menerangkan terlebih dahulu tentang kritikan sanjungan itu. Secara ringkasnya, kritikan sanjungan adalah satu perasaan kagum dan senang kepada orang lain ataupun yang berada di sekitar ataupun yang jauh dari kita. Maka, saya telah membuat sedikit penyelidikan berkenaan cerpen Munshi ini. Hasil daripada penyelidikan saya dapat dilihat dengan jelas bahawa Mel itu amat terpesona akan kehidupan Munshi. Ini kerana, tahukah anda bagaimana Munshi berpakaian? Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, saya akan menerangkan secara ringkas tentang Munshi terlebih dahulu. Kerana tak kenal maka tak cinta, bak kata cik moderator sebentar tadi. Sama seperti Ibu Mel, Munshi juga amat mencintai akan budaya Melayu. Faktor yang menjadikan Mel amat kagum dengan Munshi adalah kerana cara pemakaian Munshi itu yang amat menunjukkan ciri-ciri kemelaluan. Malahan rumah Munshi yang penuh dengan rekaan Melayu, yang mana apabila terdapat orang lain melihat rumah tersebut, mereka dapat tahu bahawa itu merupakan rumah orang Melayu. Rumah beliau yang penuh dengan buku-buku menjadikan Mel semakin kagum akan beliau. Seterusnya, kritikan dari aspek sanjungan lain yang dapat saya utarakan adalah apabila Munshi turut mengagumi Mel yang sudah mampu ke bandar sendiri pada usia sebegitu muda sekali. Malahan, layanan yang diberikan oleh Munshi kepada Mel turut memberikan impak yang positif kepada Mel. Ini kerana telah dibuktikan dalam cerpen, Munshi melemparkan satu senyuman yang manis kepada Mel apabila Mel tiba di hadapan pintu rumahnya. Meskipun umur mereka yang berbeza, namun sifat Munshi yang turut menghargai warga muda itu telah menjadikan Mel amat mengagumi Munshi. Perkara ini kerana meskipun Munshi merupakan orang yang berilmu, namun masih lagi berperilaku baik. Bak kata pepatah Melayu, Munshi ini ibarat resmi padi, semakin berisi, semakin menunduk. Saudari dan moderator bersetuju dengan saya? Ya, kami bersetuju. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Farah atas perkongsian yang saya kira cukup lengkap. Saya tertarik untuk mengulas sedikit mengenai kritikan sanjungan ini. Sebentar tadi, panel kita memberikan situasi di mana cara layanan Munshi kepada Mel. Meskipun Mel datang dari kampung, namun layanannya kepada Mel cukup baik. Di sini jelas bahawa panel bersetuju dengan elemen yang berfokus yang telah ditulis oleh pengarang yang berjaya mencirikan sikap Munshi kepada para tetamu. Penelitian dalam penulisan yang ditulis oleh pengarang ini menyebabkan pengkritik ingin memberikan pujian tentang karya tersebut dan pujian kepada pengarang itu sendiri. Jika kita mendalami ciri karya cerpen ini, pengarang banyak menggunakan unsur sifat sesuatu watak. Sebagai contoh, Mel kagum melihat Munshi. Hal ini akan menyebabkan pembaca turut sama terinspirasi dengan penampilan watak Munshi dalam cerpen ini. Terbukti bahawa panel kita Farah Handum bersetuju dengan cara penyampaian mesej yang cukup jelas saya kira dalam cerpen ini. Baik, saya lihat saudari Solehah sudah tidak sabar nampaknya untuk berkongsi pujahan saudari mengenai kritikan penganalisisan berdasarkan cerpen Munshi ini. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi, saudari Krishna. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut mengenai kritikan penganalisasian ini, marilah saya menjelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kritikan penganalisasian sastera ini.
Baiklah, kritikan penganalisasian ini bermaksud pengkritik meneliti dengan lebih mendalam sesebuah karya sastera untuk mendapatkan beberapa maklumat tentang pemikiran, tema, persoalan, teknik penceritaan bagi menentukan karya sastera ini. Saudari pengerusi, maksud bagi kritikan penganalisasian ini juga telah dikemukakan oleh salah seorang tokoh kita iaitu Othman Putih. Menurut beliau, pengkritik penganalisasian ini perlu menguasai bidang iaitu teori yang ingin diaplikasikan dan memiliki ilmu bantu yang mantap agar analisis yang ingin dilakukan benar-benar menepati dan mencapai matlamat atau konsep yang dipilih itu. Jadi, dalam hal ini, kritikan penganalisasian ini mempunyai maksud pengkritik meneliti secara mendalam sesebuah karya untuk memperoleh maklumat. Pengkritik perlu benar-benar memahami perkara yang hendak disampaikan dengan keadaan itu. Itu membolehkan pengkritik menghasilkan kritikan dengan baik. Hal ini kerana kritikan ini memerlukan penguasaan yang mendalam terhadap karya yang dihasilkan oleh pengarang itu. Baiklah, setelah kita tahu definisi bagi kritikan penganalisasian ini, sekarang saya akan mengemukakan kritikan saya terhadap cerpen Munshi ini. Berdasarkan teori 4 minah prinsip 4 iaitu ilmu dengan sastera yang bersifat takamul, saya telah memetik satu petikan di bawah. Petikan itu berbunyi, justru saya bertekad memenuhkan dahulu dada saya dengan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman di tanah desa halaman ini sebelum saya bersedia mencampakkan diri saya di tengah kota. Petikan tersebut diambil daripada halaman 57. Berdasarkan daripada petikan penceritaan di atas, ini menunjukkan bahawa bonda sangat mementingkan ilmu kepada anaknya iaitu Ran. Bonda berkeyakinan bahawa dengan adanya ilmu di dada pada anaknya, maka anaknya itu akan mampu dan akan bertahan untuk merantau ke kota. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya ilmu yang penuh di dada, maka seseorang itu akan tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan sosial yang bebas di kota itu. Petikan yang telah saya petik ini sesuai dimasukkan dalam prinsip 4 kerana orang yang berilmu lebih terdorong untuk memiliki kesempurnaan yang mana apabila seseorang itu berilmu, maka segala tindakannya itu berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya dan tidak akan mudah terpengaruh dengan perkara yang tidak elok dan mencurigakan. Jadi, jelaslah bahawa prinsip 4 dalam teori takminah ini bersesuaian dengan usaha bonda menyuruh Mel untuk memenuhkan ilmu di dada dahulu sebelum pergi keluar untuk merantau. Jadi, itu sahaja kupasan saya mengenai kritikan penganalisasian. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baik, terima kasih Saudari Saleha. Wah, setakat ini kedua panel kita telah berjaya beraksi di pentas forum kali ini dengan idea yang cukup bernas dalam membericikan setiap kritikan yang terdapat dalam cerpen Munshi ini. Menurut saya, panel kedua telah mengulas dengan baik mengenai kritikan penganalisisan yang terdapat dalam cerpen ini. Panel telah berjaya menyentuh aspek penting dalam menganalisis, iaitu pengkritik akan melihat sesuatu aspek secara rinci tentang bahasa figuratif, permulaan dan pengakhiran sesebuah cerita, motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan juga ideologi yang menyelah dalam karya sastera ini. Sebagai contoh, panel telah membuktikan bahawa pengarang tidak sewenang-wenangnya menggambarkan mana-mana situasi penceritaan tanpa memperlihatkan prinsip yang bersesuaian. Warga kota sudah hilang nilai-nilai tradisi seperti cinta akan agama, bahasa dan bangsa. Peliharalah agama, bahasa dan negaramu untuk terus dihormati. Itulah baik kata nasihat bonda kepada Mel, iaitu anaknya yang telah saya petik dalam cerpen Munshi ini. Saya percaya bahawa nasihat berbentuk teguran teguran ini berfungsi
sebagai elemen penting yang memperkukuhkan watak bonda dalam cerpen Munshi yang memiliki perwatakan seorang yang mempunyai sifat keibuan yang tinggi dan memiliki sifat patriotisme dalam dirinya. Baik, kita sudah pun berada di pusingan yang kedua. Kini tibalah masanya untuk kita mendengarkan kritikan berikutnya, iaitu kritikan teguran yang bakal didedahkan oleh panel pertama kita, Farhana. Tanpa membuang masa, silakan saudari. Terima kasih kepada Cik Moderator yang elok senyumannya. Saya akan teruskan kepada soalan yang diajukan sebentar tadi. Antara ciri kritikan sastra yang diketengahkan oleh pengarang adalah kritikan teguran. Sebelum kita mengorak langkah lebih jauh, saya akan menceritakan terlebih dahulu apa itu kritikan teguran. Kritikan teguran adalah seseorang individu itu memberikan teguran ataupun peringatan kepada individu lain secara ikhlas. Nada yang digunakan juga adalah nada yang lembut dan bersederhana. Kritikan yang dapat saya usulkan dari segi teguran adalah dapat kita lihat dengan jelas bahawa bonda yang merupakan seorang yang sangat lembut orangnya. Seperti kata-kata yang dilemparkan kepada anak tunggalnya Mel itu sangat manis dan berhati-hati dalam tutur bicara. Sebagai contoh yang dapat saya kemukakan agar perbicaraan saya ini menjadi lebih jelas kepada para penonton sekalian, dapat kita lihat apabila bonda bercerita tentang sejarah hitam tanah Melayu kita. Jika dilihat dengan lebih halus dan terperinci, bonda ini amat bimbang jikalau sejarah hitam itu berulang kembali, iaitu peristiwa 13 Mei 1969 yang mana berlakunya perbalahan antara kaum. Nada bonda yang meminta Mel untuk menjaga agama, bangsa dan negara amatlah dipandang serius oleh ibunya. Meskipun begitu, kerisauan yang melanda beliau, nada kelembutan itu masih lagi terjaga. Seperti mana yang kita sudah sedia maklum. Sememangnya, jiwa anak muda itu menginginkan sebuah kebebasan. Namun, jika kita tegur dengan baik, mereka akan menjadi lebih berfikiran terbuka. Seterusnya adalah dapat kita lihat juga di sini apabila bonda ini benar-benar yakin akan anak tunggalnya itu untuk ke bandar. Ini kerana pada awalnya bonda ini amat risau jikalau Mel ini akan terpengaruh dengan budaya-budaya negatif dan anasi-anasi luar yang ada di bandar. Ini bukanlah bermakna bonda seorang yang berfikiran sempit ataupun tidak menerima sebarang pembaharuan, namun sememangnya itu sifat seorang ibu. Dapat kita lihat di sini, apabila Mel berasa yakin dan dia mampu berjuang di kota, barulah ibunya membenarkannya. Perkara yang dapat saya kritik di sini adalah apabila seseorang ibu itu mulai yakin akan kemampuan anaknya, bukti yang dapat saya usulkan adalah apabila bonda memberikan pesanan sekali lagi sebelum Mel melanjutkan kehidupan di bandar. Pesanan yang diberikan oleh bonda adalah Mel haruslah menjaga agama dan bangsa serta bahasa. Logiklah pesanan yang diberikan oleh bondanya itu kerana bahasa itu hidup kerana bangsa. Jika sesebuah bangsa itu tidak menggunakan bahasa, maka sewajarnya lama kelamaan bahasa itu akan terhapus dan terhakis dari bumi tanah Melayu ini. Maka saya ingin menyatakan di sini bahawa cara bonda menegur Mel itu amatlah baik dan beradab agar anak tunggalnya itu tidak terasa hati. Terima kasih, Cikgu. Baik, terima kasih saudari. Penjelasan yang cukup bermakna membuatkan saya terpaku mendengarnya. Ada betulnya kata panel pertama sebentar tadi. Cerpen ini membawakan kritikan teguran menjadi satu kekuatan dalam cerpen ini supaya lebih bermakna dan mudah difahami oleh pembaca. Setiap aspek yang dikarang cukup jelas dan jalan penceritaan yang mudah untuk difahami. Misalnya, unsur nasihat yang diberikan oleh bonda mampu memberikan pengajaran kepada para pembaca cerpen ini. Bukan itu sahaja, berdasarkan penerangan saudari sebentar tadi, panel kelihatan berpuas hati
apabila kejelasan dalam penceritaan ini jelas menggambarkan isu yang diketengahkan, iaitu pesanan bonda kepada Mel, cukup menitik beratkan gaya penyampaian pesanan seperti nada suara, penggunaan bahasa, tidak memasukkan unsur perlian, dan mesej pesanan yang berulang kali cukup jelas, menganggap sebagai nasihat atau pesanan tersebut merupakan satu pesanan yang penting dan bermakna. Dalam hati saya sendiri sejak tadi terlonjak-lonjak rasa ingin tahu tentang sentuhan kritikan penilaian dalam cerpen ini. Jadi sudah lama saudari Soleh menunggu gilirannya untuk berhujah. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari moderator kerana memberikan saya peluang lagi untuk menguraikan dan memberikan hujahan mengenai kritikan penilaian ini pula. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kritikan penilaian merupakan pengkritik menilai sesebuah karya sastera berdasarkan isi ataupun mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang. Hasilnya dapat dilihat keistimewaan dan kekurangan karya tersebut. Hal ini disebut juga oleh salah seorang tokoh kita iaitu Uthman Putih. Menurut beliau, pengkritik harus bijaksana, adil dan saksama dalam memberikan hujahan yang relevan dan memahami banyak aspek tentang pengarang yang menghasilkan karya ini. Antara tugas penting yang harus dilaksanakan pengkritik yang menerapkan kritikan penilaian ini adalah menentukan suatu teks atau cerpen karya sastera ini bermutu ataupun tidak, mempunyai kritikan ataupun keistimewaan ataupun sebaliknya. Jadi, pengkritik perlu mengkritik secara bijaksana, adil dan saksama serta memberikan hujah yang relevan dan konkret sebelum menjustifikasikan cerpen tersebut. Pengkritik dituntut untuk mengetahui dan memahami banyak aspek tentang pengarang yang menghasilkan karya, mengetahui dan memahami banyak aspek tentang pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu yang dipaparkan. Pengkritik tidak boleh bersikap bias, emosional dan memihak. Jadi setelah saya menjelaskan konsep bagi kritikan penilaian ini, perkara yang saya akan kritik dalam cerpen Munshi ini ialah memaparkan seseorang yang tidak mampu mempertahankan hak dan dia tersebut dianggap lemah. Sebagai contoh, suatu hari Mel mendengar khabar tentang rancangan projek perumahan di kawasan kediaman Munshi. Penduduk di situ diarahkan berpindah ke tempat lain. Mel menangis apabila melihat kampung Rizal Melayu itu diruntuhkan, termasuk rumah Munshi itu sendiri. Jadi berdasarkan petikan cerpen tersebut, terdapat kelemahan yang mana Munshi dan penduduk di Rizal itu tidak berusaha mempertahankan hak mereka dan menunjukkan watak yang mudah ditindas. Hal ini telah menjelaskan mutu cerpen tersebut, di mana penulisnya memaparkan seseorang yang tidak berani mempertahankan hak dan tidak mampu untuk bersuara untuk menegakkan keadilan. Tetapi karya ini masih lagi bermutu kerana jalan cerita yang digunakannya masih dianggap baik, kerana jalan penceritaannya mudah difahami, kerana mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam cerpen ini. Jadi setakat itu sahaja kritikan saya mengenai kritikan penilaian ini. Saya serahkan semula kepada moderator Husna. Wah, sungguh petah berkata-kata ya para panel kita pada kali ini. Baik, terima kasih buat panel kedua. Secara keseluruhannya, panel kedua telah mengatakan bahawa cerpen ini mempunyai keistimewaan dan juga kekurangannya yang tersendiri. Benarlah kata orang bahawa semua perkara tidak semuanya sempurna, namun cacat celanya lah yang membuatkan penulisan sastera itu menjadi lebih baik. Betul? Saudara sekalian? Baik. Dapat saya rumuskan di sini bahawa proses kritikan melibatkan pengaliran semula reaksi terhadap pembacaan sesebuah karya sastera atau menonton sebuah pementasan drama. Kritikan sastera merupakan suatu yang memberi manfaat
kepada khalayak pembaca, pengkaji yang lain dan pengarang itu sendiri. Jadi sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri sendiri. Wallahualam. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.